Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Pada pagi ini bersama-sama kita merenungi satu surah yang istimewa, dan semua surah Al-Quran Al-Karim ini sebenarnya merupakan jamuan daripada Allah SWT, seperti yang disebut dalam satu hadis riwayat Darimi, bahawasanya dia merupakan satu hidangan. Ya, hidangan yang dimaksudkan iaitulah kepada orang yang lapar. Bila orang yang lapar, dia merasakan berkehendak kepada makanan, maka Al-Quran dibandingkan dalam hadis ini sebagai satu hidangan, jamuan yang akan bukan saja mengenyangkan, malahan memberi kepada kita satu kekuatan. Jadi surah yang nak jadi renungan kita pada pagi ini itu surah Yusuf, surah yang panjang, tetapi memadailah untuk kita sentuh beberapa aspek sahaja daripada surah ini, memandangkan kepada keterbatasan waktu. Surah Yusuf ini, tuan-tuan, puan-puan, saudara saya ini mulia Allah sekalian, adalah satu surah Makkiyah. Surah Makkiyah ini berarti surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Ya, kita kena faham maksud Makkiyah itu bukan merujuk pada tempat, tapi merujuk pada zaman. Artinya kalau surah Makkiyah diturun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, dia tidak ada kaitan dengan tempat. Kalau surah Madaniyah, dia surah turun selepas hijrah, walaupun surah itu turun di Mekah, tetapi kerana peristiwa itu berlaku selepas Nabi sampai ke Madinah, Nabi balik semula ke Mekah, umpamanya untuk pembukaan kota Mekah, turun kat Mekah, tapi dikira Madaniyah kerana waktu yang diambil kira. Baik, surah Yusuf ini satu surah yang turun di zaman Nabi SAW menghadapi tekanan. Itulah kezaliman, penindasan, penganiayaan di kalangan sahabat Nabi yang mati syahid. Sebagai contohnya keluarga kepada Ammar, bapaknya bernama Yasir, ibunya bernama Sumayyah, yang merupakan antara golongan awal mati syahid, dibunuh dengan zalim. Dengan begitu penganiayaan berlaku kepada orang Islam. Maka surah Makkiyah ni lazimnya ayat dia bersifat tegas, kerana ayat yang merujuk kepada pahala dosa, ayat merujuk kepada syurga dan neraka, ayat merujuk kepada hukuman, ayat merujuk kepada motivasi untuk orang Islam. Tetapi berbeza daripada surah Yusuf ini, Allah turunkan dalam keadaan ayatnya lembut, ayatnya bersifat motivasi, dan kisah ni pun berkaitan dengan Nabi yang mulia, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam, yang telah pun mendapat ujian yang besar. Nabi-Nabi ni ujian mereka besar-besar nak banding dengan apa yang berlaku kepada kita. Jadi Nabi Yusuf ini, bila kita lihat permulaan surah, iaitulah pengisahan tentang Nabi Yusuf melihat dalam mimpinya, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala menurut ayat keempat di sini, idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahandanya, wahai ayahku, sungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Ini satu mimpi yang menarik, mimpi yang mempunyai erti. Kalaulah seseorang di kalangan kita ni menjaga beberapa adab, maka Allah akan kurniakan kepadanya mimpi-mimpi yang baik. Kerana mimpi ini adalah hiburan bagi orang-orang saleh. Kata Ibn Qayyim, kalau engkau nak dapat mimpi yang baik, nombor satu, makan mesti yang halal. Nombor dua, jangan cakap dusta. Nombor tiga, mesti ikut sunnah Nabi SAW, daripada yang kecil kepada yang besar. Ini antara syarat-syarat untuk mendapat mimpi yang baik, dan mimpi ini merupakan anugerah daripada Allah SWT. Jangan bila kita nak berkahwin, istikharah, mengharap dalam tidur datang mimpi dapat lihat wajah si dia, padahal 3 amalan ni tak buat pun. Kan? Lepas tu kerana dah terlalu mengharapkan jodoh tersebut berlaku, mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak kenyang apa? Makan pun tak kenyang, tidur pun termimpi. Itu bukan ilham daripada Allah lagi, itu kerana dia panggil kemaru. Itu namanya kemaru.
Bila kemaruk tu apa pun nampak wajah dia. Jadi macam si Majnun Laila. Bukan Laila Majnun, Majnun Laila. Majnun Laila ni adalah seorang lelaki yang gilakan si Laila. Dia tengok rumah Laila pun jadilah. Tengok unta yang Laila naiki pun jadilah. Akhirnya unta tersebut tak lalu, cari tahi unta Laila tu, ni pun Laila je. Ni warna kemaruk. Jadi sering-sering ni mulai kat sekalian, Nabi Yusuf mimpi melihat 11 bintang, matahari, bulan sujud kepada. Jadi ayahandanya merupakan seorang Nabi juga, iaitu Nabi Yaqub. Dia mengerti bahawa mimpi ni satu benda yang membawa makna yang hebat, iaitulah puteranya akan menjadi seorang Nabi. Tetapi dia minta kepada puteranya itu, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik, jangan cerita mimpi ini kepada sesiapa pun, kepada adik-adikmu terutama, lebih-lebih lagi jangan cerita. Kerana tak semua benda nikmat yang kita dapat kita kena cerita pada orang. Ya, kerana dalam hadis yang lain, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Kamu nak menunaikan hajat, jangan cerita semua benda pada orang. Kerana tak semua orang itu merupakan orang yang sayang dan suka kepadamu. Mungkin dia musuh pada kamu. Jadi bila kamu cerita, dia akan merancang pengkhianatan dan sebagainya. Begitu juga mimpi. Ya, ada orang kadang-kadang tanpa sebab warak bercerita, tadi saya mimpi jumpa Rasulullah dalam majlis ilmu ni. Ini orang dipanggil maghrur. Beberapa hari sudah kami berjumpa dengan Mufti Kedah. Mufti Kedah menceritakan ini orang maghrur. Maghrur ni apa? Tertipu. Tertipu nak cerita kelebihan dia je, seolah-olah Nabi sudah tidak ada. Mana Nabi SAW? Dia kagum dengan dirinya sendiri. Ini orang dia sifat, dia tipu sebab maju. Maghrur. Dia bercerita tentang mimpinya bertemu dengan Rasulullah SAW. Walhal mimpi bagi seorang wali adalah satu anugerah yang tak wajib, tak harus, tak digalakkan untuk cerita dengan orang lain. Dia merupakan rahsia Allah kepadanya, jangan diceritakan dengan orang. Jadi Nabi Yaqub pesan pada anaknya, jangan cerita kepada abang-abangmu, adik-adikmu, kerana mereka mungkin tidak memahami, lalu mereka merancang satu perkara yang buruk terhadapmu. Ya, lalu dipendekkan cerita, Nabi Yusuf akhirnya dilihat memiliki privilege, keutamaan banding dengan abang-abangnya, dan memang wajar perkara itu berlaku. Kata para ulama tafsir, contohnya Ibn Jarir Tabari, Nabi Yaqub ni berkahwin dengan 2 orang perempuan, isterinya 2 orang. Daripada isteri yang pertama itu dikurniakan 11 orang anak, 10 orang anak. Dan daripada isteri yang kedua dikurniakan 2 orang anak. Tetapi isteri mudanya wafat. Maka tentulah bagi seorang Nabi, bagi seorang ayah, dia akan menjaga anaknya yang bongsu, kerana yang besar dan independen. Tambahan pula, ibunya sudah wafat, ibunya dah mati. Maka tentulah Nabi Yaqub melimpahkan perhatiannya lebih kepada yang kecil, yang sudah tidak ada ibu, berbanding dengan yang besar dan masih lagi ada ibu. Jadi Nabi Yaqub secara automatik tentulah memberi perhatian kepada yang kecil, yang masih lagi belum independen, yang belum boleh berdikari. Maka ini menimbulkan rasa tidak senang kepada abang-abangnya, lalu mereka pun merancanglah untuk membuat sesuatu yang buruk kepada Nabi Yusuf. Dibawanya pergi, yang kita semua faham dalam kisah yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini, iaitu kisah pembunuhannya ataupun konspirasi menolak dia jatuh ke dalam perigi buta, yang Allah SWT gambarkan dalam ayat ke-15 surah ini. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun wa ja'u abahum 'ishaa'a yabkun qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Pula Nabi Yusuf yang masih kecil ini, usianya 12 tahun, jatuh ke dalam perigi buta. Pakaiannya dilumurkan dengan salah seekor daripada kambing yang dimiliki, disembelih, dilumurkan darah padanya, pergi pada ayah, ini dimakan serigala. Darah kambing yang tidak bersalah. Ya, kita memiliki buku yang namanya Haiwan Mekah, Haiwan Madinah, menceritakan tentang binatang-binatang yang pernah menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup Nabi. Bacalah buku ni. Ya. Jadi Nabi yang mulia ni pun terpaku, dan perkara itu merupakan satu yang dirancang secara jahat oleh putera-puteranya yang 10 orang ini, tak termasuk Bunyamin yang masih kecil. Bunyamin merupakan adik kepada Nabi Yusuf daripada ayah dan ibu yang sama. Ini 10 orang abang-abangnya daripada ibu yang pertama. Mereka adalah seayah sahaja. Jadi sahabat-sahabat yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, sekarang mereka pun datang kepada Nabi Yaqub, ayahanda mereka, dengan darah yang dusta, darah
kambing yang telah disembelih, dipotong, dilumurkan baju Nabi Yusuf, dibawa kepada ayahanda. Pendekkan lagi cerita ni panjang, ya, boleh lihat dalam kitab kita tafsir. Maka sekarang Nabi Yusuf pun duduklah dalam peri buta ini selama beberapa waktu yang tidak disebut oleh Allah SWT. Yang pentingnya, waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa qala ya bushra hadha gulam wa asaru bidha'ah wallahu alimu bima ya'malun. Ini datanglah satu kafilah, satu kumpulan manusia datang untuk mengambil air dalam perigi yang dalam ini. Lalu dimasukkan timba. Tiba-tiba rasa lebih berat daripada biasa. Rupanya yang keluar adalah seorang budak lelaki yang sangat menarik wajahnya. Nabi Yusuf ini disebut dalam kitab tafsir, diberikan keindahan separuh daripada dunia. Nabi Yusuf beroleh kecantikan, keindahan dunia separuh daripada yang Allah berikan pada zamannya. Maknanya kalau kita tengok pemandangan laut yang indah, malam yang indah, pokok yang indah, sungai yang indah, separuh daripada keindahan ini pergi kepada Nabi Yusuf AS. Begitu sekali indah wajah Nabi yang mulia ini. Lalu dia pun merasa terkejut, takut, bawalah pergi ke pasar hamba, dijuallah dengan lebih kurang, wa syarahu bi thamanin bakhsin darahim ma'duda wa kanu fihi minaz zahidin. Jualnya Nabi Yusuf ini, budak ini, dengan transaction yang dipercepatkan, tak mau nego banyak-banyak kerana takut nanti dalam berus niaga itu datanglah pemiliknya. Tentulah budak yang kacak ini ada pemiliknya. Dia takkanlah budak yang begitu hebat wajahnya, penampilan dirinya, tak dimiliki oleh sesiapa. Mungkin dia jatuh dalam pergi agaknya. Cepat proses jual, telah berapa dirham pun tak apalah, yang penting dapat duit dan boleh beransur pergi daripada tempat itu dan segera. Ini kelakuan orang yang telah menjumpainya dalam pergi tadi. Jadi sahabat-sahabat dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dibelilah oleh seorang kaya Mesir yang disebut oleh Allah SWT di sini melalui satu tempoh dalam penjagaan itu. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Ya, pendekkan cerita, sekarang berada di rumah itu, wajah Nabi Yusuf ini mula terselah masa ke semasa kehansomannya, kekacakannya. Maka isteri kepada tuan rumah ini mulalah menaruh hati kepadanya. Lalu satu ketika bila suaminya tidak ada dalam keadaan mudah untuk dibuat maksiat, maka dia telah merangkap Nabi Yusuf AS. Digambarkan oleh Allah SWT di sini bahawa perempuan ini tutup pintu lalu mengatakan kepada Nabi Yusuf, marilah kita buat maksiat. Maka Nabi Yusuf telah menjawab, qala ma'adzallah, Allah jagalah aku, wahai Tuhan, demi Allah aku tidak akan melakukan perkara ini sedangkan suami puan telah melakukan banyak kebaikan kepada saya. Innahu la yuflihu zalimun. Orang yang berbuat angkara kejahatan dia tidak akan selamat. Innahu la yuflihu zalimun. Tidak akan berjaya orang yang melakukan kezaliman. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ra'a burhan rabbih. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Allah pelihara Nabi yang mulia ini, dipendekkan, selamatlah dia daripada ujian tersebut. Dan akhirnya kerana takut konspirasi seperti ini, Nabi Yusuf telah pun minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Rabbi sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Nabi Yusuf minta kepada Allah SWT, ya Allah, kalau beginilah kejahatan manusia, lebih baik aku duduk dalam penjara. Kerana dia tak tahu mana nak pergi. Dia duduk kat bumi Mesir itu, orang akan mencari-cari masalah dengannya. Ya, saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini maknanya yang orang putih kaji pada hari ini, iaitu namanya risk management, conflict management. Kita dalam hidupnya ada banyak konflik, so elakkan konflik. Kerana konflik akan ada di mana-mana. Cuba kita elakkan konflik, reduce dari sudut risiko yang kita alami. Jadi Nabi Yusuf dalam konteks ini minta kepada Allah SWT supaya masuk ke dalam penjara lagi baik. Kerana sebelum itu perempuan ni telah pun mengajak teman-temannya datang ke rumah untuk melihat sendiri bagaimana Nabi Yusuf ini punya penampilan, bagaimana aku tidak terperangkap dengan lelaki yang begitu kacak. Mari sini datang. Bila mereka datang ke rumah Nabi Yusuf, dia berikan setiap orang pisau untuk potong, untuk kupas bawang ke, bawang putih ke, ataupun mangga ke, yang banyak dekat Mesir, apa saja buahan yang ada untuk persiapan. Kan biasanya orang perempuan akan disuruh untuk menyediakan makanan untuk dimasak kalau kenduri kendara yang kita lalui pada hari ini.
Falamma sami'at makrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alayhin. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Bila diberi kepada setiap mereka ni pisau untuk kupas makanan, buah-buahan dan sebagainya, sayur-sayuran, maka disuruh Nabi Yusuf untuk lalu dekat kawasan itu. Terkejutlah semua perempuan yang ada. Terlupa di tangan ada pisau yang tajam. Terlupa mereka akhirnya memotong tangan mereka sendiri. Ya, kerana indahnya, kacaknya, handsomenya wajah lelaki yang lalu di depan mereka. Barulah mereka tersedar, kalau kami lah menghadapi ujian ini, kami pun tidak akan mampu melaluinya. Ya, selepas itulah Nabi Yusuf minta supaya Allah SWT masukkan dia ke dalam penjara, kerana itu lebih baik baginya. Dan sahabat-sahabat yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, Nabi Yusuf dalam penjara menjalankan tanggungjawab yang besar, iaitulah mengislamkan beberapa orang, antara lain yang Allah SWT bawa kat sini cerita dua orang pemuda. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru min nabi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Dua orang jumpa Nabi Yusuf dalam penjara, mengatakan, wahai Yusuf, wahai pemuda, wahai seorang kawan kami, lihat kamu ni baiklah ya, boleh tak tolong takwilkan mimpi kami? Salah seorang daripadanya disebut di sini, aku melihat aku bawa roti di atas kepala lalu dimakan oleh burung. Dan seorang lagi berkata bahawa aku memerah anggur, memerah arak. Nabi Yusuf telah berkata kepadanya, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa naba'tukuma bita'wilihi qabla ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun wa taba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nusyrika billahi min syai' dhalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas walakinna aktharan nas la yashkurun. Nabi Yusuf ambil peranan untuk berdakwah dahulu. Kita pada hari ini pun kena berdakwah juga. Akhlak kena cantik. Orang-orang Yaman yang datang ke Malaysia mengislamkan orang Melayu beratus tahun lalu, mereka tak pernah pun datang ke Malaysia. Mari hari ini kita baca kitab hadis 300 hadis bimbingan. Mari hari ini kita baca solusi. Mari hari ini kita baca JQ. Mari hari ini kita baca Sahih Bukhari. No, tak ada. Tetapi orang-orang Yaman datang ke Malaysia dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, sifat yang menawan hati. Sebelum bercakap dah berbuat. Kita masalahnya cakap je, buat tidak buat masalahnya. Tapi orang-orang yang awal, mereka berdakwah dengan akhlak peribadi, tingkah laku, sikap. Ini adalah menjadi lisanul hal. Maka Nabi Yusuf duduk dalam penjara, orang pun dah identify, verify, tengok ni memang orang yang baik, tanya kepadanya. Tapi Nabi Yusuf sebelum menjelaskan mimpi tersebut, Nabi Yusuf telah mengajak mereka kepada Islam terlebih dahulu. Jadi ngam yang diperlakukan, dianjurkan, memang tally satu sama lain. Nampak? Jadi Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu. Adapun yang pertama, wahai saudara, semuanya amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amal akharu fayusrabu wa ta'kulu tayru min ra'sihi qudi al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Aku cerita kepada kamu datang aku ceritakan. Yang pertama ini yang memerah arak, dia akan dapat hubungan yang baik dengan raja. Raja akan ambil engage dia sebagai salah seorang kontraktor supply minuman ke istana. Itulah lebih kurang kita nak sebut makna yang disimplifikan. Adapun yang kedua, yang bawa roti atas kepala dia makan oleh burung, menandakan dia akan disembelih oleh raja. Dia akan dijatuhkan hukuman pancung sampai mati. Lalu qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Berlakulah ketetapan yang telah Nabi Yusuf gambarkan itu. Nabi Yusuf berkata kepada kawannya, wa qala alladhi dhanna annahu naji minhum adhkurni 'inda rabbik fa ansahu syaitanu dhikra rabbih falabitha fi sijni bid'a sinin. Nabi Yusuf kata pada pesan pada yang akan selamat itu, kau keluar nanti jadi orang karib dengan raja, akrab. Tolong beritahu pada raja aku ni dipenjarakan secara zalim, supaya aku dilepaskan. Kata Imam Qurtubi dalam satu hadis, walaupun hadis itu tidak sahih, bahawa Nabi Yusuf telah minta bantuan daripada manusia. Keluar nanti ingat aku jangan lupa kat aku pula, cakap pada raja. Ini berbeza daripada kelakuan datuknya Nabi Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, mendapat tawaran bantuan daripada Jibril yang sangat kuat, aku akan selamatkan kau, dan begitu juga malaikat-malaikat yang lain. Tapi Nabi Ibrahim kata, tidak, aku minta tolong pada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Nabi Muhammad pun ketika mendapat jaminan daripada malaikat pemeliharaan ketika berada ke Taif, Nabi Muhammad jawab apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita apa hal pun hasbunallah wa ni'mal wakil. Engkau manusia, engkau ketua aku betul, tapi setakat mana kau boleh bantu? Allah yang bantu aku. Allah menggerakkan hati kau untuk bantuan. Macam tu kita punya tauhid, kita punya akidah kena macam tu. Nabi Yusuf tersilap. Ingat aku jangan lupa beritahu kat raja Tapi inilah yang telah menyebabkan Allah hukum Nabi Yusuf falabitha fi sijni bid'a sinin. Tambah lagi beberapa tahun selepas itu dalam penjara. Lupa. Orang itu lupa. Tapi kalau minta tolong pada Allah, Allah lupa tak? Maka rabbuka nasiya. Allah tidak akan lupa. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah sekalian, kata para ulama tafsir, contohnya Imam Qurtubi, Imam Baghawi, tempoh daripada dia melihat pemandangan yang ajaib dalam tidurnya, mimpi itu 11 bintang, bulan dan juga matahari, dengan berjayanya dia keluar daripada penjara dan diambil menjadi Aziz Misr, menjadi penjaga perbendaharaan Mesir, adalah 28 tahun. Umurnya ketika melihat mimpi 12 tahun, ujian satu persatu, tolak masuk dalam perigi buta, masuk dalam penjara pula, tambah tempoh pula, walaupun berkelakuan baik. Biasa orang masuk penjara kalau berkelakuan baik dilepaskan cepat kan. 28 tahun. Ada tak saudara menderita hidup dalam kehidupan ni kita susah 28 tahun ada? Ini seorang Nabi maknanya 12 kepada dia dilantik menjadi Nabi dan jadikan orang yang mulia 28 tahun, umurnya 40 tahun ketika dia keluar daripada penjara. Ya Allah, hebatnya. Kemudian berlakulah apa yang telah berlaku, kemarau yang panjang. Dan sebelum itu telah ditafsirkan mimpi ini oleh Nabi Yusuf kepada raja. Dia melihat 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus dan 7 tangkai yang kering dengan 7 tangkai yang basah. Maka dia merasa hairan, dipanggil segala macam wazir dia, menteri dia untuk takwilkan, semua tak dapat nak tafsirkan. Mereka berkata adghasu ahlam, ini hanyalah gangguan tidur, mainan tidur. Dia tak boleh nak takwil mimpi, dia kata ini adalah mainan tidur. Nabi Yusuf dipanggil. Lalu seorang daripada yang hadir dalam orang yang rapat dengan raja, dia berkata, dulu aku dalam penjara ada seorang tak semimpi lah. Baru ingat Nabi Yusuf yang pernah Nabi Yusuf minta bantuan kepadanya, sebut dia di sisi raja. Faham? Wahai raja, dulu saya dalam penjara ada seorang yang baik, yang tak semimpi, namanya Yusuf. Dipanggil, dia keluar, dia mau ceritakan 7 tahun ada kan akan berlaku kemarau begini. Maka raja sangat puas hati di atas penjelasan itu. Dia ambil dia atas mintaannya. Dia kata kepada raja, jadikanlah saya penjaga perbendaharaan Mesir, menteri keuangan Mesir. Ij'alni ala khazainil ard, jadikan aku ni menteri. Kerana kalau kita tahu kita layak, tak salah kita beri tawaran itu. Kan? Kalau lah lihat dalam suatu suasana, kita merasakan diri kita boleh menyelesaikan masalah itu, kita tampil. Jangan biarkan keadaan jadi huru hara, cacar marbah. Saya rasa saya boleh bantu selesaikan masalah ini kerana saya ada pengalaman. Tak salah. Yang salah kalau kita ni menggantal, menyebuk nak jadi ketua, padahal kita tidak punya kelayakan. Ya. Jadi di sini Nabi Yusuf menawarkan dirinya untuk menjadi menteri keuangan di Mesir untuk menyelesaikan kemarau dan juga masalah-masalah ekonomi yang berlaku. Dan ternyata masalah itu selesai. Semua orang datang ke Mesir untuk minta bantuan. Antara yang minta bantuan ini adalah keluarganya sendiri. Abang-abangnya sudah tidak kenal dia. Kerana Nabi Yusuf ini disebut oleh kitab tafsir, dia mula-mula wajahnya kacak, tapi bila dia dah jadi Nabi, Allah tukarkan kekacakan itu kepada kehebatan. Kehebatan lebih baik daripada kekacakan. Kerana kacak ini boleh menyebabkan manusia derhaka kepada Allah, tapi hebat menyebabkan orang boleh taat kepadanya, orang sayang kepadanya, dan dia mampu menyelesaikan banyak masalah. Jadi Allah tukarkan kekacakan menjadi kehebatan. Macam ada beberapa orang, kalau kita baca sirah mereka ni, tengok saja wajahnya ingat akhirat. Ada di kalangan tabi'i yang orang tengok saja wajahnya melihat pada akhirat. Kerana kehebatannya, bangun malamnya, wajahnya yang menampakkan zuhud. Kita banding kita takut kan, kalau uban banyak sikit kepala, takut nanti orang tengok nanti macam tua sangat. Betul tak? Rambut panjang sikit nak bagi pendek, nanti orang nampak macam Tok Syekh mana pula. Terbalik kita bimbang kalau nampak tua sangat. Selagi-selagi dalam hati dan dikasih Allah sekalian. Ya, antaranya Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni kalau orang lihat, orang teringat para sahabat dahulu. Muhammad bin Munkadir, orang lihat je orang terasa teringat pada Allah SWT. Dia kalau masuk saja ke pasar, semua orang bertakbir. Orang tengah sibuk berjual 10, 3-10 tu. Semua teringat Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melihat wajah orang yang merelitkan mereka dengan akhirat.
Baik, sekarang Nabi Yusuf AS panggil adik-beradiknya. Adik-beradiknya tak kenal, dia kenal abang-abangnya, tapi mereka tidak kenal Nabi Yusuf lagi. Yusuf kata, kalau ada adik-beradik lain datanglah, bawa lagi supaya lebih banyak lagi. Kerana setiap orang ni ada konteks yang tertentu yang dibenarkan untuk bawa. Kan kalau kita pergi pasar raya, dua orang, dua minyak je masing-masing kan, seorang boleh beli dua je. Jadi kalau ada adik-beradik datang lagi, Nabi Yusuf bawa lupa, bawa tak tahu, bawa tak kenal. Padahal dia tahu ada adiknya Bunyamin yang tidak ikut. Ya, maka dipendekkan lagi cerita. Dalam ayat ini digambarkan sekarang bila abang-abangnya dah jelas bahawa berlakulah satu keadaan, bila adiknya ikut, tiba-tiba penimbang ataupun penyukat gandum yang dibawa, yang digunakan oleh pembahagi-pembahagi itu kepada rakyat jelata, tiba-tiba hilang. Lihat, hilang. Dibuat satu pengumuman. Qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im. Dibuat pengumuman penting. Kita punya penyukat hilang. Maka semua orang yang nak keluar daripada istana itu, yang bawa bahagian masing-masing, dibuka balik semula masing-masing punya bahagian, beg lah ataupun pundi lah. Kini ternyatalah yang menyembunyikan, mengambil timbangan emas itu adalah adik kepada mereka yang datang 10 orang tadi. Cemas tak cemas? Berapa tahun lalu, 20 tahun lebih yang lalu, mereka kehilangan Yusuf. Ayahnya sampai buta menangis kehilangan itu. Kini adiknya pula seorang lagi akan diambil, ditahan, kerana dalam begnya mengandungi penyukat yang digunakan oleh menteri ataupun yang petugas-petugas untuk memberikan gandum kepada beg masing-masing. Faham tak? Ya, sekarang keadaan menjadi sangat cemas. Mereka pun menjadi terkejut. Mereka qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Wahai menteri yang mulia, kami tak pernah datang sini nak mencuri. Kami tak pernah datang mencuri. Kami datang untuk mengambil bahagian kami. Tak, sekarang balasannya adalah qalu jazaa'u ma wujida fi rahlihi fa huwa jazaa'u kadzalika najzi zalimin. Sekarang orang yang ditahan ini, dialah yang akan menerima padahnya. Kamu yang tak ada ke mana, ahlan wa sahlan wa jalan, boleh pergi balik. Dia kena tahan. Allah bayangkan, ya, mereka kehilangan seorang lagi manusia yang sangat disayangi oleh ayah selepas yang telah hilang 20 tahun lalu, iaitu Yusuf. Baik, selagi-lagi dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Mereka berkata, qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabira fakhudh ahlana makanahu inna naraka minal muhsinin. Wahai menteri yang mulia, wajah kamu nampakkan kemuliaan, tolonglah ambil seorang daripada kami sebagai ganti kepada adik kami yang bongsu, kerana kami ada ayah yang sudah tua. Tentulah dia akan sedih lagi di atas kemalangan yang berlaku ini. Ya, perkara yang tidak disangka-sangka yang berlaku ini. Qala ma'azallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idzal zalimun. Demi Allah, kami tidak akan ambil selain daripada dia, kerana dia lah yang bersalah. Falamma sayasu minhu khalasu najiyya qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthiqan min Allah wa min qabl ma farradtum fi Yusuf. Sekarang bila mereka dah putus asa, merayu, tak dapat apa yang mereka minta itu, maka ketika mereka putus asa daripadanya, mereka menyendiri sambil berunding dengan bisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, tidakkah kamu ketahui bahawa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebab itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampailah ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah membuat keputusan terhadapku, dan dialah hakim yang terbaik. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang